Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar cikgu? Selamat pagi. Baik. Kita sekarang dah tukar lokasi. Dah tukar lokasi. Kan? Kita dah balik, bukan balik kampung lah, balik daerah. Balik daerah. Dah sampai. Alhamdulillah selamat. Bila balik daerah ni, kita itulah banyak berlaku di daerah. Banyak berlaku di daerah. Kita pun dah lama tak balik daerah, dia banyak berlaku. InsyaAllah. Okey, Zaidah. Okey, saya Okey, kita sebenarnya pagi ni kalau cikgu tengok statement di Facebook kita kan, lepas kita bincang-bincang malam tadi, kita kata okey tak apalah, kita kena gantilah cikgu kan. Yang malam tadi kita rasa yelah ada di kalangan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Kalau boleh bagi feedback ataupun sedikit komen lah cikgu kan dekat ruangan komen untuk kualiti audio ataupun visual. Sebab semalam tak jelas kan, cuba kita Betul. Feedback, okey. Ada yang bagi feedback Zaita? Setakat ni belum lagi, kita tunggulah mungkin ramai yang sibuk lah cikgu. Saya kira mungkin pagi-pagi ni hari ni saya rasa ramai yang kalau ikutkan orang Melayu ni, hari ni hari beli daging. Pagi ni hari beli daging. Dia hari pagi beli daging, tengah hari ni mulalah. Dia itu yang biasa-biasa kita buat kan? Kan. Itu yang saya mention tu, kita pun postpone kita pun sebenarnya nak pergi beli jugalah daging dan kelengkapan sebagainya kan. Tapi sebab sekarang sekarang saya dekat sini semua order sekarang ni. Betul, saya semua ada orang kata menggunakan perkhidmatan yang memudahkan, dan pada masa sama kita pun bantulah kawan-kawan kita cikgu kan. So ada runner-runner, ada kawan-kawan yang memang dah ke pasar. So kita tumpas kaki lah kata orang ya. InsyaAllah. Saya hari ni memang semua order. Wow. Bila nak start masak cikgu? Tak tahulah. Okay, InsyaAllah kita ada kawan-kawan kita dah masuk-masuk. Boleh check suara kita jelas tak jelas. Saya rasa lebih sempurna kot. Yeah? Betul. Boleh komen lah. Kita minta komen di ruangan komen. Kalau tak ada soalan pun komen dari mana dan apa kualiti suara kita, visual kita, dan insyaAllah konten kita pun boleh insyaAllah cikgu. Hari ni tak adalah kita nak sembang yang berat-berat ke kan. Kita dalam mood raya orang kata. Ramai yang dah ada di rumah. Dalam mood raya, okay, insyaAllah. Okey, kalau ikut semalam ataupun malam tadi, kita ada sedikit sebanyak berkatakan berkaitan pembangunan diri lah. Saya kata banyak soalan yang kita terima berkaitan pembangunan diri. Saya kena cari balik soalan-soalan kita semalam cikgu. Walaupun bila saya tengok balik video berkaitan dengan pembangunan diri yang penting juga walaupun dalam mood raya, dalam MCO, masih lagi dalam PKPB, tapi saya kira pembangunan diri tak pernah berhenti. Setiap hari walaupun hari raya. Betul. Okey. Sekarang ramai orang fikir sumbangan diri, lupa nak cakap soal pembangunan diri kan. Kita banyak nak contribute untuk orang lain, tapi kita lupa untuk contribute diri sendiri. Itu kita belakangkan tu. Kita selalu membelakangkan tu. Betul cikgu. Okey. Kalau yang semalam tak sempat bersama dengan kita, antara soalan-soalan yang kita kongsikan ada 3-4 soalan semalam. Yang pertama berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan untuk memajukan diri lah semalam cikgu. Kalau cikgu masih ingatlah soalan tu. Saya mudah je jawapan saya. Saya tahu cakap soal maju diri. Orang yang maju diri ni orang ada vision. Orang tak ada vision ni macam main bola tiang gol tak ada kan. Orang dalam kubur je tak ada matlamat. Betul? Orang dalam kubur tu pun ada vision dia kan. Selagi kita bernafas, kita mesti ada hope. Dia mesti ada hope. Sebab tu sekarang ni kita tengok bila COVID berlaku ni, ada orang yang putus asa, ada yang bunuh diri pun ada kan. Ada yang sebab dia lost hope. Jadi kita jangan putus harap. Sebab kita yakin bahawa dia perspektif berbeza-beza terhadap COVID. Ada yang cakap soal ekonomi yang terjejas. Tapi kita lupa bahawa waktu ini kita bersama dengan family. Dari segi sosialnya, emosinya kita lagi bangun. Walaupun segi fizikalnya kita mungkin tak ada duit. Mungkin ada yang tertunggak kereta, yang taska tadika mungkin apa cerita? Premis dah mula nak dibayar, tapi dari segi emosinya kita bersama family. Betul? Setuju? Dia ada peningkatan di situ. Jadi pada saya bila cakap soal peningkatan diri ni dia mesti ada hope. Betul? Keinginan cikgu kan? Keinginan itu ditolak oleh apa dipanggil the big why kan?
the strong Betul. big why and the strong big how. Mungkin kita ada the strong big what. Dia mesti Betul. datang daripada dalam. Saya teringat bila Okay. cikgu kata big why ni datang daripada dalam ni, bagaimana sekalipun persekitaran cuba membantu kita, tapi kalau kita tak membantu diri sendiri pun tak ke mana-mana juga cikgu. Kalau kita Betul, pernah betul. ada satu cerita lah, kalau pernah kawan-kawan yang mendengar dan menonton kita, berkaitan dengan dua adik-beradik yang dibesarkan, ini bukan di Malaysia lah cikgu, saya kongsikan, dimasuk dalam akhbar, ada sesuatu kejadian yang berlaku. Abangnya ialah seorang profesional, seorang yang berkerjaya, dibesarkan oleh ibu bapa yang bercerai lah. Tapi hasilnya ialah abangnya tadi berjaya tapi adiknya tak berjaya. Tapi apa big why antara dua ni cikgu, yang adiknya dijumpai di bawah jambatan, maut lah di bawah jambatan, kita tak pastilah cerita dia macam mana cikgu kan. Tapi apa yang kita nak ambil iktibar ialah walaupun mereka dibesarkan di dalam satu keluarga yang berantakan, tapi hasilnya hasil yang berbeza cikgu, berkaitan dengan pemajuan diri kan. Yang si abang tadi berjaya dalam konteks kemenjadian dia dalam bidang karier, pelajaran dan sebagainya, tapi adiknya melihat kehancuran ataupun keberantakan rumah tangga ibu dan ayah itulah yang menjadi punca kenapa dia jadi seorang pemabuk, seorang yang sangat negatif. So bila interview abang ni tadi, abang ni pula dia kata saya mengambil iktibar daripada apa yang berlaku daripada situasi keluarga saya, tapi saya mengambil secara positif. Yang abang ni melihat dari sisi yang berbeza, yang si adik pula melihat dari sisi yang berbeza. Jadi saya kira dalam satu environment yang sama, tapi respon ini berbeza. Yes, hasil berbeza cikgu. Ni macam ERO tu lah kan, dia event respond outcome kan. Event tetap berlaku. Sebab saya yakin Allah ada mengajar kita ruang-ruang yang berbeza kan, hitam dan putih kehidupan kan. Dan kita membuat respon pada peristiwa tu, dan cara kita bagi respon akan menentukan outcome. Jadi hari ni kawan-kawan sekalian, kita bagi respon yang positif saja. Walaupun kita nak call ayah pun tak kerti pakai, nak drive pun tak kerti kan. Di kampung tak betul. ada, kadang-kadang ayah saya nak call pun asyik tukar nombor je. Sebab dia line tak ada, dia asyik tukar nombor je. Kita hari ni nombor lain, minggu depan nombor lain kan. Sebab kadang-kadang telefon pula tak tahu tak ke mana, sebab ini bukan live dia kan. Jadi kita pun kena accept respon yang positif kan. Jadi kawan-kawan sekalian, saya yakin balik pada cerita tentang cerita tadi tu, dia telur nak tengok anak ayam, telur itu tak pecah daripada luar kan, dia mesti pecah daripada dalam. Bahawa tafsiran pembangunan diri, hope, dia mesti datang daripada dalaman kita, bukan daripada orang lain, hanya coach, hanya membantu saja. Betul Rizal kan? Jadi sekarang ni event, respond, outcome. Macam mana Laita tak balik kampung? Ada balik kampung kan? Parents masih lagi setaman. Tapi tak perlulah nak orang kata apa, tak melalui rentas negeri lah. Masih dalam daerah yang sama, insyaAllah. Tapi sekarang apa cikgu? Tak apa, sambung. Tapi itulah dia sekarang ni, ramai orang yang tak accept the event sebenarnya. Kita tengok dari segi konten nak balik kampung lah kan. Ada semalam kita baca naik basikal boleh kan. Dia naik basikal tu ada bawa pakaian pula tu. Dia bawa basikal tapi bawa pakaian. Alamak, dia macam-macam sekarang ni. Sebab kita kena accept sekarang ni. Eventnya begini dan respon kita begini dan outcome-nya kita akan ditentukan. Okey, Zazan. Okay. Bila dalam keadaan yang mendesak, memang manusia akan menjadi lebih kreatif kan cikgu? Sebab saya nak share satu benda Zazan. Sebab sekarang ni kita terdesak. Cikgu Jinggo, ramai dia bila ada ketidakpuasan. Orang putih panggil apa? Dissatisfaction kan. Ketidakpuasan itu yang akan mengeluarkan kita punya the big why kan. Ada orang bila Allah bagi ketidakpuasan, dia masih adjust macam katak kan. Macam katak ni kan dia boleh adjust the environment kan. Jadi kita sekarang bila ada perubahan, peka nak keluar selesa. Berapa ramai orang-orang yang masih selesa. Sebab guru saya bagi tahu perubahan tak akan berlaku untuk orang yang selesa. Betul? Dia bila mana ada ketidakselesaan, kita kena mula adjust new skill, new strategy. Macam apa kita buat sekarang lah. Dulu tak pandai SteamYard kan, sekarang pandai SteamYard kan. Kita dengan Zoom, dulu kita buat itulah live kalau dulu cikgu kita jumpa kat mana-mana kan. Sekarang kita dah jumpa dekat boleh sembang. InsyaAllah mungkin lebih baik. InsyaAllah Azhar. Betul. Okey, ada apa-apa yang kita nak share sebenarnya? Bab
Mak katak yang cikgu cerita tu memang saya tak boleh lupa lah cikgu. Kata A, Cerita kata B, katak kata yang C, kata D. yes. Okay. Tapi tak apalah kalau untuk kawan-kawan sahabat-sahabat yang tak familiar dengan cerita katak Cikgu Jinggo ni, dia bersangkutan dengan kemajuan diri dan juga kita punya resilience tadi tu je lah cikgu setakat mana kemampuan kita dekat buat. Dekat YouTube ada The Syndrome of Boiling Frog kan? The Syndrome of Boiling Frog. Yes. Betul. Boleh cari kan. Okey, berkaitan dengan memajukan diri ni juga lagi, kita terus sambung ke soalan yang ketiga ataupun betul lah cikgu, saya pun dah tukar sebab malam tadi kan. Yang kedua, dia kata bagaimana teknik bagi stres, pengurusan stres bila duduk di rumah. Yang nak memajukan diri, tapi stres pun stres sama naik cikgu. Dalam MCO ni memang kita lihat keupayaan untuk mengurus emosi lah sangat-sangat mencabar cikgu kan. Banyak juga di kalangan rakan-rakan dan juga ialah kes-kes yang kita dengar berkaitan dengan emosi dan juga berkaitan mental sepanjang MCO ni naik mendadak sebenarnya cikgu. So secara ringkas, program kita pun tak lama, so secara ringkas bila di rumah dah stres, apa yang perlu kita kena buat cikgu? Okay, pada saya dia konflik lah. Dia konflik ni, dia sebenarnya konflik ni dia punya formula macam ni Zarita. M campur G campur O hingga C kan. Saya kembali kepada formula-formula lah sebab kita sebab M adalah main character. Orang dalam rumah tu, kita berbagai-bagai karakter. Mak, ayah, anak-anak, sebab setiap orang tu ada karakter berbeza. Tapi bila soal karakter berbeza-beza, kita dicantumkan oleh G yang sama. Betul? Matlamat yang sama. Bila berbeza matlamat, dia akan berlaku obstacle. Seorang nak makan lemang pulut, seorang nak makan lemang ketupat, palas kan. Seorang macam nak buka, seorang nak makan air berwarna-warna, seorang nak TO. Bila matlamat tak sama saja, dia akan berlaku obstacle, hujungnya konflik. Jadi saya yakin kalau nak elak pada konflik, dia kena accept lah. Satu, kena accept. Perkataannya adalah accept. Kita kena accept. Accept dan adapt. Accept dan adapt. Satu, dan dia sebenarnya pada saya dan pada semua kawan-kawan saya sebagai EO lah, event organizer dalam rumah, ketua keluarga, kita memang berkonflik. Segi makanan, dari segi macam-macam. Masa kita terpangkap di sini, dia kendahkan ego saja Zaita. Kendahkan ego, samakan matlamat dengan orang lain. Sekarang cikgu Zaita bayangkan masa musim dulu-dulu, masa kita tengah zaman normal, seorang nak balik Kelantan, seorang balik Terengganu, matlamat tak sama, seorang balik Kelantan, seorang balik Johor. Lawa beza. Dia berlaku konflik. Bila konflik, stres. Dia perkara tu boleh diuruskan sebenarnya. Nak uruskan dengan cara menyamaratakan matlamat kita dan orang lain. Setuju tak? Setuju sangat. Suami orang mana? Pahang. Pahang. Seorang balik Pahang, seorang Kuala Lumpur. Dia bertempur kat tengah-tengah tu. So kita relax lah, kita bincang. Sebab tu saya yakin waktu ini dia kena praktiskan 3 P Zarita. Play, plan and pray together. Play, plan and pray. Kita kena play ni maksudnya kita kena bergurau-gurau, sembang-sembang. We play, we plan and pray together. Ni kita akan mampu kurangkan stres semasa tempoh ni lah. Betul? Betul. Okey. Sebab bila bercakap tentang stres ni kan cikgu kan, kadang-kadang bercakap dalam MCO ni kita stres, bila PKP stres. Kalau kita ingat balik, sebelum MCO, sebelum PKP stres juga cikgu kan? Okey, kan? Cara lain kan? Betul. Stres tu ada di mana-mana. Kalau saya sukalah kongsikan dalam program-program saya cikgu, bila bercakap tentang stres, kita bagi 5 situasi. Satu, ada duit dengan tak ada duit. Ada duit pun boleh jadi kita stres, tak ada duit pun kita stres. Betul cikgu? Okay. Zarita tak mana? Ada duit tapi stres. Yang itu kita kena kenal pasti diri sendirilah kan. Betul, yang kedua, betul. Bila dalam konteks kerja lah, macam cikgu kata sekarang ni pekerjaan banyak yang ialah kehilangan pekerjaan, banyak bisnes-bisnes pun agak terganggu kan. Bila buat kerja pun, bila kita banyak kerja sangat pun kita stres cikgu. Bila kita tak ada kerja langsung pun kita stres. Yes. Okay. Kesimpulannya dekat mana tu? Kesimpulannya, stres tu di mana? Kan sini kan? Stres tu di mana? Stres tu di mana sebenarnya? Ya. Okay. Bukan, sebab soalan dia, kalau kita ambil balik soalan dia cikgu,
kalau kita nak study lah, dia kata bagaimana teknik bagi pengurusan stres bila berada di rumah. Adakah stres itu di rumah? Sebab kalau dulu jadi pejabat pun kita stres, nak balik lah, dah tension bila dekat office kan. Tapi bila sekarang kita di rumah, stres juga lagi. Stres. Betul. Yes. Betul. Jadi, So itunya stres tu di mana dan apa itu stres bagi kita. Dia view berbeza-beza kan. Fine. Betul. Dia sama macam saya stres pun tak cakap. tapi itu normal cikgu. Itu normal sebab kita sebagai manusia kita ada kota kan. Kalau ikut kalau perempuan kita ada 20,000 lebih kurang lah perkataan kotanya. Tapi kalau lelaki saya dalam 7,000 lebih. Kalau tak cakap dia akan kalau kota tak habis dia melipat dia itulah sebab dia kena juga bercakap. Jadi kesimpulannya saya suka nak share satu pergerakan lah. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu, aku fikir aku. Maksudnya semuanya di sini kita cakap dan jadilah kan. Setuju? Betul. Stres di sini dan kita cakap. Kita bercerita, aku stres, aku lemah, aku letih. Jadilah stres. Betul? Jadi kita buat bermula dengan perkataan cikgu kan? Perkataan, pemikiran. Jadi pada ayah-ayah kita tak tahu bila kita akan bernormal semula. Sekarang mungkin kita dah mula adapt, tapi kita nak kan kedai mamak, lepak kan. Tapi kita nak very sweet time. Tapi tak tahu bila. Sekarang ni kita fikir, kita cakap. Affirmation kan? Buat affirmation. Dengar. Okay lah. Ya. Agak menarik. Okay. Sebab apa yang kita perkatakan itu sebenarnya memanglah hasil daripada pemikiran dalam kita kan cikgu kan? Dalaman kita. Dan ialah bila kita bercakap itu yang akan menjadikan menghasilkan kita punya tindakan. Tindakan affirmation. Yes. Sebab kadang-kadang otak kita ni itu pun satu kemahiran juga cikgu. Kalau kita tahu otak ni dia tak tahu sama ada perkara itu benar-benar berlaku ataupun betul dia tak berlaku pun tapi kita berlakon untuk melakukannya. Jadi itu dia tak beza cikgu. So kalau kita kata kita happy tapi pada masa yang sama kita stres, otak pun tak tahu beza sebenarnya kita happy atau kita stres. Dia bergantung pada apa kita boleh kawal. Maksudnya kita kena faham bagaimana cara otak bekerja lah basically cikgu. Sebab bila kita nak majukan diri, saya kait-kait juga dengan soalan pertama tadi, kita kena identify what to learn and how to learn. Sebab ramai orang nak learn and how to learn. Yes, kita nak belajar apa dan kita kena pasti apa cara terbaik untuk kita sendiri belajar. Ikut cara orang belajar tak sama cikgu. Sebab semua orang boleh pergi semua kelas tapi result dia memang berbeza lah kan. Kita kena tahu apa yang kita nak belajar untuk peningkatan diri kita, untuk pembangunan diri kita dan cara kita belajar sendiri sebenarnya. Dan itu yang kadang-kadang pun boleh buat kita stres cikgu. Nak start pergi semua dah pergi semua course, dah pergi attend seminar, dah pergi e-book semua dah beli. Belum ada rezeki mungkin bukan cara itu kita belajar. Satu tip dari cakap soal tu kan. Tadi nama dia ABC. Dia banyak formula lah cikgu-cikgu. Alright, cikgu masuk akronim. A pertama, untuk ngelak stres bila cakap soal choice ni, kita kena amati kita kekurangan apa sebenarnya. So manusia ni dia kena tahu kita mula kat mana, kita kena hargai apa yang kita ada, mulakan apa yang kita ada. A ialah amati apa yang kita, B ialah belajar dalam bidang itu. Kadang-kadang kita belajar dan C cari guru, cari mentor dalam bidang itu. Kadang-kadang macam kita pergi tak kursuskan tapi itu bukan kita punya passion. Kita tak link dengan kita punya yang kita nak. Kita buat macam-macam. Macam saya sekarang ni memang saya perlu cari guru untuk IT ni. Kan? Saya A ialah amati kita punya keperluan, amati kekurangan. B belajar dalam bidang itu, fokus lebih sikit. Dan C cari guru, cari mentor. Kan ramai orang yang menghambat dia belajar saja, mentor tak ada. Sebab tu perkataan yang paling banyak digunakan 2 tahun lepas, ada satu bacaan dikatakan 2 perkataan. Satu mindset, kedua modeling. You nak jadi hebat, 2 perkara kena kuasai. Mindset and modeling. Modelkan orang
cari mentor berjaya, you leverage kan dia berjaya lah. Tapi ada etika, orang berjaya. ikut langkah. Ikut langkah. Sekarang saya bersama dengan Puan Zarita, saya ambil dia circle kan. Itu cara leverage. You pun Zarita pun masuk, Madam masuk dalam ruang saya, leverage dia link itu hari ni Nino kena macam tu. Kita leverage kawan-kawan kita punya ni kan. Tak boleh cakap seseorang lagi dah sekarang. Sekarang jadi pelik kalau buat live seorang-seorang. Itu pun satu perkara juga. Itu pun boleh stres cikgu. Live seorang-seorang lepas ada orang tengok stres. Jadi satu lagi nak elakkan stres. Bila buat live ni, jangan harap orang komen. Cakap je. Kalau harap orang komen, orang share, kita jadi stres. Kenapa? Aku tak popular lagi ke kan? Jadi stres. Betul. Nak elak stres masa buat live, orang nak komen ke apa ke, itu cerita lain. Kita dah berkongsi ilmu, mungkin orang tengok pada waktu lain kan. Jadi kalau kita tengok dekat Instagram, dia suruh share. Dia tunggu orang tengok tu dekat 100-200 baru dia nak bagi ilmu. Itu mungkin orang bisnes nak macam tu kan. Tapi dalam konteks saya mudah aja. Kita cakap dan kita bagi, mungkin ruang-ruang lain orang akan, kita letak kat wall kan, orang akan tengok kan. Okay, hari ni banyak kita bergantung pada niat dah. Sebab pagi ni sudah tak sedap tu. Dah 21 minit. Okey, soalan terakhir kita. Sebab kita setengah jam ni kan. Itulah dia. Untuk sebab ini kita nak orang kata apa, kita ganti balik yang malam tadi kan. Ada yang soalan lagi satu yang semalam kita lupa. Memanfaatkan trend normal baharu dalam menjalani kehidupan seharian. Kita nak manfaatkan trend normal baharu sekarang ni. Sekarang semua raya ni pun raya normal baharu, kerja pun kerja normal baharu, semua dalam normal baharu. Dan bila dia kata trend ni cikgu, macam mana kita nak ambil manfaat trend normal baharu ni dalam menjalani kehidupan? Cikgu, silakan. Kalau saya praktikan 2S lah. Dia mesti ada form 2S. Pertama, kita develop new skill. Kalau dulu skillnya bersalam dengan orang, sekarang skillnya berbeza kan. Sekarang belajar beza new skill and new strategy. Dalam konteks apa pun kita masih ada matlamat yang jelas, kita nak apa, tapi kita kena develop skill. Sebab tu saya bagi tahu kawan Zarita dan kawan-kawan, jangan terperangkap dengan pengalaman lampau kan. Kita dah hebat dulu. Betul. Dulu boleh buat program hari-hari, boleh dapat sehari sekian nombor-nombor duit, tapi sekarang kita new life, new environment, kita bercakap depan kamera, training tak menjadi, kita kena new skill and new strategy. Tapi ada kawan-kawan kita masih terperangkap dengan pengalaman lampau. Aku hebat, bercakap depan ribu-ribu orang, tapi kita tak mungkin macam tu. Sebab ada istilah baru sekarang kan bila kita buat live ni, misalnya live group. Kita buat Google, ramai peserta kita, dia on je. Tapi dia tak ada. Jadi kita cakap soal macam mana strategi kita agar kita on, orang tu pun on. Ni banyak kita on, dia in. Dia out. Dia keluar kan. Tapi nampak macam dia online kan. Out. Jadi dia left group. Dan istilah sekarang buat training left group. Sekarang saya yakin 2S Zarita, new skill, develop new skill. Dia cakap soal new skill ni kita kena bayar lah. Hidup ni macam makan di kantin kan, duduk takkan siapa datang layan kan. Kita kena bayar, belajar dan new strategi. Strategi ni kena buat brainstorming sendirilah bersama tim sebagainya. Okey Zarita, saya rasa sekarang ni itulah keadaan kita. Raya pun kena new skill. Sekarang tak boleh lagi beramai-ramai. Berapa orang sekarang? Tak boleh lebih apa? 20 mengikut keluasan kawasan lah, keluasan rumah. Jadi kita jangan ambil kira rumah tu sempit 20 orang tu muat. No, semua kita new skill. New skill sekarang biasalah kena booking kan, datang booking dulu. Macam Rosyano tu dia buat banner kan, buat video call je. Ya, betul. Kami pun dah ada banner. Ya kan, tak boleh masuk. Tapi yang bila cikgu cakap new skill, new strategy ni, saya nak masuk berkaitan dengan new thinking cikgu. Sebab itu normal, dia normal baharu kan, new normal, betul lah. Kalau apa sahaja keadaan ataupun situasi yang baru, tapi kita masih dalam takut pemikiran yang lama, bagilah baru, kita takkan berubah jugalah. Kita takkan adapt. Yes, cara berfikir yang baru. Sebab saya kira untuk kita adapt dengan sesuatu keadaan ataupun sesuatu persekitaran, dia akan lama-lama akan new normal ni, ialah kita start new normal lebih kurang dalam bulan 4 cikgu kita ni baru nak masuk bulan 18. 18 Mac tu kita start PKP kan. New normal ni pun by end of the year dia dah tak jadi new dah cikgu.
normal kan. So this new normal dia mungkin akan sustain kita we don't know lah, mungkin 3 ke 5 bulan. Dia masih new lah. Tapi selepas 6 bulan berikutnya, walau kalau kita dalam keadaan sama, dia dah tak jadi new. Dia dah jadi normal standard lah maksudnya. Tapi kalau kita patah balik ke tahun-tahun lepas jadi new pula ya. Kita tak akan tahu the next new tu apa. Sebelum itu lama-lama yang new ni akan jadi biasa dan dia akan menjadi standard lifestyle. Macam sekarang ni kita sentiasa online dan sebagainya, ini dah menjadi lifestyle yang standard lah bagi semua orang. Dia jadi macam pelik pula bila tak online tu kan. Kalau dulu online tu ya kan, sekarang ni bila tak online tu yang jadi pelik. So bila dia dah jadi lifestyle, lama-lama dia akan jadi culture cikgu kan. Culture, cara fikir kita masih sama, sama macam kita masih fikir cara dulu, kita akan sangat ketinggalan. Betul. Jadi macam Nokia versus Android lah. Yes, bila bercakap tentang trend ni, kita memang tak terkejar kepada trend, tapi kita kena cakna dan kita kena sentiasa ada kesedaran diri di mana tahap pemikiran kita dengan tahap trend yang ada. Sebab nanti kita tak sedar dan kita kenapa kita salahkan persekitaran balik nanti kan, kalau kita tak ada awareness lah cikgu. Apapun terima kasih kawan-kawan yang masuk. Kita ada Puan Nani, kita ada Cik Khairul Anwar. Kalau ada soalan boleh tinggalkan di ruangan komen. So kita dah 23 minit cikgu untuk makluman. InsyaAllah. Kita memang kita plan untuk every week selama durasi dalam setengah jam je. Kan? Itulah dia. Saya sangat teruja lah kan bila program-program banyak sebenarnya rakan-rakan kita pun masing-masing ada live, tapi kita ambil manfaat, kita leverage lah macam cikgu kata kan, kita leverage yang mungkin. Tu saya kata memang manfaat betul. Boleh kita ambil lah. Dia sekarang cerita kan macam kita ni, kita kena leverage dengan ramai orang-orang, terutamanya kalau dalam konteks strategi, orang-orang yang ada follower. Kita kena naik level, masuk ke leverage dia. Itu satu skill yang saya yakin luar biasa. Kita kena leverage orang-orang secara automatik, kita cepat naik ke atas. Kalau kita, betul, sekarang saya memang sedang leverage Zarita. Puan Zarita sekarang. Wow, kawan-kawan. Dia IKIM sekarang. Tak silap kita punya PU sedang menonton sekarang kan. Allahu Akbar. Okay, insyaAllah Zarita. Kita sekadar berkongsi apa yang bukanlah kita kata kita saja yang pakar cikgu kan, tapi sebenarnya semua orang boleh memberi, itu asasnya lah. Semua orang boleh memberi. Kalau kata kita sekadar menerima, apalah fungsi kita sebagai seorang khalifah. Jadi saya kira apa yang kita usahakan secara kolektif, insyaAllah bagi saya impaknya akan lebih signifikan lah cikgu daripada kita bergerak berseorangan kan. Okay, wow, luar biasa. Ada soalan lagi tak ada soalan ya? Kita dah sampai 28 itulah minit. yang saya kompas sekat ini, yang kita dah terima lanjutan daripada program kita yang minggu lepas cikgu. So yang minggu ni kita harapkan rakan-rakan yang ada soalan ataupun apa saja yang nak diajukan, diutarakan, dibincangkan, nanti kita akan kunjungi. Kita tak boleh kunjung ke rumah. Ini satu strategi ni, branding to trending kan. Dia setengah jam saja. Sebab satu benda yang saya nak share satu benda lah sebelum ni. Kalau dulu kita tengok trend ceramah yang diperkenalkan oleh Ustaz Muhammad dan Ustaz Azhar Idrus. Dia jawab soalan, dia bukan pergi ceramah, dia menjawab soalan. Dia pergi satu masjid, dia pegang dia meminta soalan dibuat, dia jawab soalan. Jadi satu trend yang best sekarang ni, trainer menjawab soalan. Selain daripada ceramah, kalau ceramah tu setengah jam dia akan ceramah pasal konten tu, setengah jam dia akan jawab soalan. Mungkin selepas ni, ini adalah satu new norm yang kita kena accept. Mungkin selepas ni kita ada peluang pergi ceramah Zarita, kita minta penganjur keluarkan soalan dulu. Kita jawab saja. Wow, luar biasa. Dia normal kan. Itulah insya-Allah kita macam Ustaz Somad macam tu kan? Apa dia? Ustaz Somad dia jawab soalan kan? Jawab soalan kan? Okey. Okey Zarita, kita sampai salah satu, bukan salah satu lah, tapi cara yang paling berkesan untuk pembelajaran juga melalui soalan cikgu. Itu yang kita tertarik untuk mengambil soalan. Dia spesifik kepada need. Yes. Kadang-kadang bila kita umum ni, kita tak tahu dia punya interest
macam mana, tapi bila ada soalan kita jawab spesifik kepada orang yang mendengar. Dia ada interest group. Satu idea yang baik. Satu, kalau macam tu tak ada yang left group. Itulah kita harap tak adalah kan, dia masuk tutup mic, tutup kamera dah. Dia tutup mic ni sebab dia tidak ada interest. Jadi agak menarik idea je. Jadi kawan sekarang lepas ni ingat soalan ni keperluan dia untuk interest group, untuk tarik perhatian kan. Okay. Dan itu juga lah yang membantu pengembangan minda pun sebenarnya melalui soalan. Kita pun sebenarnya bukanlah terpaksa cikgu, tapi melalui soalan tu bukan saja yang penanya tu yang mendapat manfaat, kita pun sebenarnya yang cuba menjawab ni pun itu adalah praktis yang terbaik cikgu. Luar biasa, insyaAllah. Sebab dalam coaching kita memang soalan kan, jadi tapi okay, nanti Zarita kita punya soalan ni dia merangkumi semua aspek parenting, semua sekali kan. Kita kalau kita tengok banner yang kita dah share tu, kita berkaitan dengan pembelajaran, kemahiran dan juga pembangunan. Masuklah kan cikgu, insyaAllah. So kita harapkan soalan-soalan yang membina lah, insyaAllah kita akan kunjungi sepanjang Aidilfitri ni. Kita kunjungi soalan anda, bukan kunjungi rumah orang lain ke sebagainya, tapi kita kunjungi soalan-soalan yang ada. So boleh komen ataupun boleh tinggalkan soalan-soalan di ruangan komen, nak PM cikgu sendiri pun boleh kan cikgu? Boleh, bisa. Nak PM saya sendiri pun boleh. So okay, Alhamdulillah hari ni kita dah hampir ke penghujungnya cikgu, cantik 29 minit insyaAllah. So cepat-cepat insyaAllah kita prepare untuk next week cikgu. Next week. Wow, okay, selamat Hari Raya. InsyaAllah kita Hari Raya cikgu. Ini keadaan dia. Okay, jumpa lagi. Terima kasih. Zarita di Subang, saya di Hulu Selangor. Dan di mana sajalah kawan kita yang melihat selepas kita share ni pun kan, saya saya maintain dalam Facebook saya. So boleh tengok, boleh ulang dan kita pun boleh recall, kita pun boleh semak, boleh rujuk balik insyaAllah sepanjang video-video ni. So selamat Hari Raya kepada cikgu, kepada semua yang mengenali diri. Saya minta ampun dan maaf atas segala salah silap sepanjang perkenalan anda dengan saya, dengan cikgu juga. So insyaAllah kita doakan semoga semua diberkati dan dipermudahkanlah segala urusan yang dirancangkan insyaAllah. Terima kasih cikgu. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Bye.